PC ke 123 ke? 123. Bagilah 123 mana-mana pun. Yang belah depan ni 1. Apa tu? Ada pun. Buka. Senang ni. Layu Okay. Kit dia semua lengkap. Kadang-kadang gunting ni benda yang kita nak cari last minute. Time-time macam tu lah nak cari kan. Tengah. Tawif. Bawa ni tau, jangan lupa. Okey, okey. Okey baik. 1 2 mana ni berapa ni? 3 ni? 2, 3 2 1 sini. Okey. Siapa yang tak ada kumpulan? Semua ada kumpulan ada yang mau masuk ke? Alright, kita akan letak kita punya ni, bang. Apa? Makan lagi. Okey. Baik, saya akan bagi panduan. Tuan-tuan boleh tengok pada tempat tu lah. Okey. Pilih seorang untuk jadi model dalam kumpulan. Pandailah kalau boleh sukarela lah. Ingat panjang umur insya-Allah. Kumpulan ni siapa? Kepala ringan dia kena ingat tau. Orang besar pun banyak meninggal. Okey, dah ada lah. Okey, bagi Cun. Kumpulan 3 ni siapa? Yang bertuah. Dia tak ada syarat kata biasa orang muda, biasa orang kecil tak. Siapa? Volunteer. Pengalaman. Cantik buat video nanti gambar ada profile picture. Siapa? Okey, masya-Allah abang ni Okey. Kumpulan 2. Masya-Allah ada dia. Bukan kena paksa Okey, baik. First, kita minta Rustia support. Mungkin Tuan Imam kita pun boleh guide sekali. Okey, peralatan yang kita lihat sekarang ni ialah peralatan yang biasa kita guna untuk mandi dan kafan. Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat-dekat tengok ni. Okey. Pertamanya dalam set ni kita ada kain putih, kain kafan ni. Ni kain putih ni ada dalam 13 meter. 13 meter bidang 60. Alright. Kemudian dalam set ini juga ada kapas. Kapas ini ada 3 set. Kapas gulung. Alright. Kemudian dalam set ini juga ada kain tuala dan gunting. Kain batik. Kemudian ada gunting. Gunting dia gunting kecil je. Dalam set tu ada gunting. Ada glove. Ada mask. Ada apron. Ada cotton bud, minyak atar, Dettol. Dettol ni sabun lah, tak kisah sabun apa pun. Buku boleh, cecair boleh. Dan ada yang warna kuning ni, dia serbuk apa ni? Cendana. Serbuk cendana. Dan satu lagi tu serbuk, bukan serbuk, kapur barus. Kapur barus ni dia ada dalam bentuk cube. Tunjuk bang, mana yang kata. Okey, ada bentuk cube. Ada dalam bentuk yang serbuk macam ni. Kalau belum hancur kita kena tumbuk lah. Alright. Jadi minyak atar dan sebagainya, ini semua barang-barang tambahan. Dan kita ada celak. Dalam set ni ada celak juga. Celak tak biasa. Okey. Jadi first sebelum kita nak mulakan ni, kita kena sediakan kain kapan dulu. Sediakan kain kapan baru kita nak mandikan jenazah ya. Okey, kita alihkan dulu barang-barang ni. Ada ke baldi gayung ada sediakan tak? Tak ada. Okey. Okey, kita asingkan dulu barang ni. Okey.
Okey, kita sediakan kain kapan dulu. Buka kain kapan tu. Okey. Kalau kaedah orang lama, dia guna kaedah gunting ukur badan mayat daripada kepala sampai kaki. Dan dapat tinggi mayat tu, kita lebihkan pula sehasta tangan ni untuk buat bunjut atas dengan bawah. Maka tak ada masalah kalau nak ikut cara yang tu lagi. Cuma masalah dia sekiranya kita ni nak uruskan mayat tapi mayat tak sampai lagi. Mungkin di hospital, di rumah kan. Jadi kita buat standard saja tinggi. Setiap mayat 2.5 meter ketinggian dia. Ya, 2.5 meter tu cukuplah untuk bunjut atas dengan bawah. So macam mana kita nak buat? Kita ukurlah 2.5 meter, ambil kat tali tip tu, ukur sampai 2.5 meter, potong. Tapi bagi orang yang dah biasa, saya tak buat tali tip. Macam mana saya nak tahu ukuran 2.5 meter tu? Jadi saya dah tetapkan pada badan saya ni, satu depot saya ni bersamaan dengan 1.5 meter. 1.5 meter. Saya lepaskan, kemudian saya ambil setengah 1 meter lagi. So total 2.5 meter. 2.5 meter bersama dengan satu depot setengah badan saya. Dia berbeza lah sebab saya tinggi. Kalau kat adik ni mungkin jadi 1 meter lebih sikit kat siku. Kan? Kat bahu. Dia tengok saiz ketinggian orang tu. Alright, saya potong dulu, kita lipat. Okey, boleh buat? Boleh mula? Boleh mula? Tengok. Macam saya punya Rustia tu, versi saya, dia tengok berapa meter dia buat untuk dapatkan 2.5 meter. Biar versi buat dulu. Versi buat dulu contoh. Okey, kita potong dulu ya. Okey, saya dapat ukuran 2.5 meter, kita ambil, kita potong dulu selai. Okey. Paling cantik kita gunting dekat bahagian yang tertutup ni. Okey. Dah dapat sehelai. Okey. Kita nak try dekat pada orang lain. Okey. Okey, cuba dek. Cuba satu depa. Nak tengok dalam berapa depa dapat untuk 25 meter. Okey, buat satu ujung. Okey. Segangkan 1 meter. Okey, satu depa. Okey, itu turun, lepaskan. Okey, ambil. Tarik sana. Tengok. So lebih kurang sampai ke siku dia. Alright. Baru dapat anggaran 2.5 meter. Okey, buat kat sini. Tengok dah. Okey, buat dulu. Okey, ajar dulu cara potong kain. Okey, satu depa. Senang. Lepas ni kalau dia nak urus jenazah, dia dah tahu dah ketinggian 25 meter tu macam mana. Okey. Satu depa. Okey, lepaskan yang tu. Sampai kat mana tadi? Sampai siku kan? Lepaskan situ. Okey, lipat yang tu. So dia dapatlah 2.5 meter. Alright? Okey. Okey. Gunting. Okey, baik. Siapa nak try lagi? Try gunting. Siapa nak try? Boleh. Senja try. Okey, ukur itu dulu. Tarik je. Tolak je. Dia kena main sikit. Okey, baik. Alright, kita dah ada 2 helai kain. Ada set. Macam kami memang ada 2 set. Satu yang belum potong, satu yang dah siap potong. Dah siap potong 2.5 meter setiap potong tu. Okey, satu depa je. Okey, ini macam panjang sangat. Okey, tegang. Okey, satu depa. Okey, lepaskan yang ni. Tarik itu. Sini kat tangan ni. Sampai ke bahu. Alright. Try potong kain sampai ke bahu. Okey. Makna satu depa sampai ke bahu baru 2.5 meter. Ambil yang tertutup, senang. Okey, buat satu depa. Okey, cantik. Okey, yang tu lepaskan. Lepaskan tangan. Okey, tarik. Sampai mana tadi? Tu tangan tu lipatkan. Sampai ke sini kan? Okey, lipat. Lipat yang tu. Lipat. Macam ni lipatan dia. Okey. Samakan dia. Okey, sekejap. So, kita perlukan berapa? 3 helai kain. 3 lapis kain. So, bagi yang tak try benda ni lagi, boleh buat ukuran bawa tali tip dulu.
Gunting kurang tajam. Tengok tajam dia Ha, dah. ha. Okey, tolak. Okey, cantik. Okey, cantik. So, kita dah ada 3 lapis kain. Siapa nak try ukur badan dia? Ukur 2.5 meter. Macam ikut standard ke tak? Okey, yang lain buat 2.5 meter. Kita perlukan berapa helai? 3 helai 2.5 meter. Okey. Boleh agak-agak je berapa meter. Tengok. 2.5 meter kaki bukan dalam 8 kaki. Sebab standard kita kalau tinggi 6 kaki dalam 1.8 meter. Kan? Bukan 8 meter. Okey, berapa dapat? 1.5. Standard tu. Standard tu. Kalau orang kecil-kecil mungkin dia kadang-kadang 2 depa. Jadi kita nak dapatkan 2.5 meter je. 2.5 meter. So, first tuan-tuan, tengok macam mana buat. Kita tarik sampai ujung tu. Okey, berapa? 1 depa. Okey. Lebih kurang juga 1.5 sampai baru sikit. Macam tu ya. Alright, dah clear. Okey, sana dah selesai dah. 3 helai kain. Tim? Nazir belum lagi. Okey, dah berapa potong kain dah? Dah 3 dah? Cukup? Okey, baik. Dah selesai kain kafan, 3 helai kain. Okey, 1, 2, 3. Okey, 2.5 meter kali 3 berapa? 7.5 meter. Saya nak 10 meter kain je. Next, kita nak buat ni kain kafan. Next, kain kemban. Kain kemban kita perlukan 1.5 meter je. Okey. Saya punya badan 1.5 meter. Bukan badan saya lah, maknanya ketinggian depa saya. Saya kata tadi, 1 depa. 1 depa saya bersama dengan 2.5 meter. So, kita pun ambil kain kemban. Lepas mandi, kita nak kemban mayat tu. Okey. 1 depa saya bersama dengan 1.5 meter. Dia plus minus lah benda tu ya. Tak adalah kata actual memang. Itu tak ada. Okey. 1.5 meter. So kita gunting 1.5 meter ni untuk buat kain kemban. Okey. Kenapa saya buat okey tengok Saya punya tinggi badan saya 1.78. Tinggi saya. Ni 1.5 meter. Tengoknya daripada dasar ni. Dapat? Lebih ke 1.5 meter. Tinggi saya lebih lagi kan? Jadi tujuannya ialah lepas mandi, jenazah itu akan ditutup badan dia. Kemban. Daripada tempat mandi ke tempat kafan. So orang tak nampak aurat dia. Okey, berapa meter? 1.5 meter untuk kain kemban. Okey. 7.5 meter campur 1.5 meter berapa? 9 meter kain. Selesai dah. Okey. Last 1 meter lagi kita nak buat untuk apa? Untuk kain serban atau kain tudung. 1 meter je. Tadi saya kata 1.5 saya 1.5 meter. So lebih kurang dalam sehasta. Okey. 1 meter nak buat anggaran. Okey. Kemban tu pakai kain batik lepas boleh juga kan? Boleh. Ini kalau kita nak pakai dan terus ke bumi sekali. Nak masuk sekali dalam kubur. Tapi nak guna kain batik untuk ke bumi sekali pun tak ada masalah. Tapi kain kemban pun waktu dalam kafan kita biarkan. Tak alih kan? Tak alih. Sekali kan. Okey. Ni 1 meter kain serban. Okey. Siap. Okey, sekarang ni tambah 1 meter lagi. So selesai 10 meter. So ada baki kain ni kan. Kita ambil sedikit lebih kurang dalam 1 tapak tangan untuk buat kain perca. Kain perca. Kain gosok lah lepas masa kita nak mandi nanti kan. Lebih kurang dalam besar sikit lah. Okey. Kain gosok mayat waktu nak mandi kan. Nak buang najis ke apa. Jadi kita perlukan kain tambahan. Okey. Lebih kurang besar macam ni. Gunting lah. Gunting ikut saiz kita. Apa nak. Gunting. Sebab kita ni kain perca je. Okey. Koyakkan.
Kain perca Okey. So dapatlah dalam mempelai kain. So dalam banyak-banyak ni kita asingkan satu. Lebih kurang besar macam ni, sehelai untuk tutup muka mayat waktu lepas mandi. Batu kafan nak tutup. Okey, satu ni kita asingkan dulu. Okey, yang lain kita buat untuk gosok badan mayat. Okey. Lebih kain ni apa? Lebih ni kita boleh simpan lah, nak guna pun boleh. Alright. Tak ada gayung apa tak ada. Satu je, ada gayung. Buat sini biar saya tunjuk sampel. Okey, saya ambil baldi ni nanti kan kita tunjuk contoh sampel. Okey tuan-tuan Okey. Yang perca tadi kita letak sini. Alright, sekarang kita nak bentang kain kapan. Kita dah ada kain serban 1 meter. Kita dah ada kain kemban 1.5 meter. Dan 3 helai kain kafan. Apa benda yang kita tak ada? Apa lagi yang tak ada? Tali. Okey. Tali tu kita akan ambil daripada bucu kain kafan tadi. 3 helai tadi. Dia punya tepi. Ambil yang panjang. Kita buat dalam ukuran 2 jari. Faisi akan tunjuk 2 jari. 2 jari memanjang. Okey, gunting ke sini. Sikit. Ambil tepi dia je. So tarik. Tarik saja tanpa rasa bersalah. Okey, sehelai. Lepas tu yang kedua, try. Tengok. Buat. Okey, ambil sebelah-sebelah je ni. Jangan ambil dua-dua side. Ambil sebelah side je. Okey. Gunting sikit nak bagi laluan kat dia. Okey. Ambil sikit lagi tadi. Besar. Okey. Tarik je kan. Tarik kan. Sampailah selesai. Okey. Dah selesai 2. Yang ketiga. Meh tadi. Baik. Pegang. Ambil sebelah saja. Okey. Yang panjang. Okey, tarik. Alright, cukup. Ambil ujung dia dulu. Okey, tarik. Senang tarik. So, kita dah ada berapa helai tali? 3 utas tali. 3 utas tali ni, kita perlu ikat tali berapa banyak? Berapa tali kita perlu? Biasa ikat mayat berapa tali? Nampak 3? 3. Berapa? Berapa? 5. Kita perlukan 5. Okey, tapi ada 3. So daripada 3 ni ambil 2. Ambil 2 saja. Untuk kita buat tali atas dengan bawah. Tali atas dengan bawah tak perlu panjang. Selasta cukup. Selasta. Okey. Kita ambil sikit je. Sebab tali ni panjang untuk ikat bahagian pinggang pun lepas. Alright, so kita ada 5 utas tali. Okey. 2 utas ini kita akan ikat hujung-hujung. Atas dengan bawah, ikat situ. Ikat kat bawah dia. Ikat bawah dia. Okey. Alright. Yang ni kita tak tengah. Okey, bentang. Okey. Kita buat kepala sini. Kaki badan. Pinggang dan kaki, lutut dia. Okey. 5 utas tali. Okey, bentang. Terangkan kat mana kepala. Kepala kat mana? Itu. Okey. Kepala, bahagian tangan, pinggang, lutut dan kaki. Dah. Okey, sana dah. Kumpulan 3. Okey. Baik. Ambil sehelai kain dulu. Okey, kita nak bentangkan. Okey, terangkan mana kepala. Okey, ni kepala saya. Kepala mayat kan. Jadi kita nak letakkan bahagian yang kita ambil tali tadi. Mana yang tali tu? Ni. Kawasan yang kita gunting tali tu kan dia ada macam benang-benang keluar ni. Yang ni letak side belah kiri mayat. Ni kiri mayat kan? Okey, letak. Baik. Sebab apa? Tujuannya kekemasan. Sebab belah kiri ni dia akan duduk belah dalam. Belah dalam, luar. Alright? Okey. Kita letakkan dia, balancekan dia. Ni tak balance. Sebab apa? Line dia ni kan? Lagi. Okey. Sehelai kain. Okey, terus letak kain yang kedua. Sama juga belah kiri.
Sama saiz, letak saja atas tu. Ni kaedah yang pertama Saya kata 4 kaedah saya nak buat. Yang pertama, kaedah biasa, normal, basic. Okey, kain yang kedua. Okey, letak saja. Dan yang ketiga. Saya ketiga. Ni. Kain yang ketiga. Okey, ambil. So dah settle dah. Jadi mayat bila meninggal, 3 helai kain ni cukup dah. Kita dah siap kemban, letak atas ni, terus kafan. Simple je, tak payah kapas, tak payah apa-apa. Ini kaedah yang paling basic. Tak perlu kapas pun tak apa, kain kemban dah ada, letak mayat atas ni, terus kiri kanan, settle. Okay, ini kaedah basic 3 helai kain je. Kaedah yang kedua saya nak tunjuk ialah sekiranya badan dia besar. Okey, ambil helaian yang pertama dan helaian yang kedua, bawa keluar. Okey. Alright. Okey. Bawa keluar dulu. Helaian pertama dan kedua bawa keluar. Okey, pegang tepi. Okey, angkat yang bawah sekali ni. Angkat yang bawah sekali ni. Kita akan buat silang. Okey, kepala belah mana? Okey, tak. Pegang ujung-ujung. Pegang ujung. Okey, kepala sini. So, kain yang pertama dia lebih belah kanan. Okey, sini. Dia silang. Okey, satu. Okey, yang kedua dia akan lebih sebelah kiri. Bermula daripada kepala belah kanan, kiri. Okey, nampak ya? Okey, yang ketiga di tengah-tengah. Jadi masih menggunakan 3. Masih 3, yang ketiga ni kita letak di tengah-tengah. Okey. Boleh? Itu yang pertama kedua, yang ketiga kan. Okey. Kumpulan 3 okey? Alright. Itu namanya bersilang. Okey, itu yang pertama. Ini kepala mana? Kepala kat mana? Situ. Okey, betul. Okey, kanan, kiri, tengah. Apa yang berlaku? Bila jenazah diletakkan, dia dah ada kain kemban. Kita letak atas ni, biasanya kami akan letak kapas lagi untuk jaga aurat dia. So, kain yang pertama, dia akan di tengah-tengah. Bila tutup mayat, bahagian dada akan terbuka sebab dia gemuk, badan besar dan tangan dia dikembang. Tak apa, dalam dah tutup dengan aurat dah, kapas dah ada, kain kemban dah ada. Cuma kekemasan saja. Kain yang kedua ni belah kiri lebih. Dia akan cover belah depan ni, cuma belah belakang ni, kanan ni terbuka. Jadi dari sudut aurat tak ada masalah. Dah cover dengan kemban, kapas, kain yang pertama. Kain yang ketiga pula dia akan tutup belah kanan ni cover, kemudian belah sini pula yang terbuka, dia terus ikat. Kita ikat mayat di sebelah kiri. So dia akan cover belah sini, tak ada masalah. Dalam dah ada 2 lapis kain dan kemban dan juga kapas. So di atas mayat itu kita akan letak pula sehelai kain batik untuk menjaga kekemasan. Okey, ini kaedah badan besar. Kanan, kiri, tengah. Alright. Kaedah yang ketiga, sekiranya mayat reput, mayat berdarah, HIV, postmortem, bagaimana keadaan dia? Okay, kita angkat yang pertama ni, angkat yang kedua, dan yang ketiga tu kita balance balik. Okay, ini bagi kes kalau mayat tu badan dia sederhana. So kalau dia gemuk pun tetap dalam bersilang, ya. Okay, yang pertama begini, yang kedua kita letak lagi. Atas kain yang kedua. Plastik ada? Dia ambil pula. Okey, di atas lapisan kedua ni kita akan letak sehelai plastik besar. Okey, plastik tu ikut pada keadaan mayat. Kalau dia ni reput, maka perlu letak full, sama saiz dengan kain kemban. Kalau dia hanya postmortem, bahagian kepala dengan badan potong, maka tak perlu sepenuhnya. Letak daripada kepala sampai pinggang cukup. Kalau dia ni bedridden, bahkan dia ni ada bedsole, luka melecet, so letak di antara pinggang sampai lutut cukup. Kalau kaki dia yang luka, kecing manis dan sebagainya, so daripada pinggang atau lutut sehingga ke ujung kaki. Tengok pada keperluan mayat, tak semestinya semua kena balut dengan plastik. Okay? Plastik pun nak dapat, cari dekat hardware. Pergi kat hardware, tapi jangan cakap, okay, nak plastik mayat. Tutup kedai tu ni. Ya? Cakap nak plastik yang biasa orang cat siling, dia lapik kat bawah.
Cat orang kan. Orang buat aircon ke apa servis, dia akan lapik bawah tu. Dia ada dua jenis. Satu yang warna biru-biru tu, satu lagi yang putih. Dia plastik dia lebih kurang kita makan shell out atas meja tu. Itu plastik dia kan. Sama je. Jadi plastik itu nipis tetapi dia cukup lah. Kenapa kita letak atas lapisan yang kedua? Atas yang ketiga, kemudian yang ketiga di atas plastik. Sebab kalau kita letak atas sekali plastik, dia akan melekat kat badan mayat. Badan mayat basah lepas mandi. So bila melekat dia akan mudah terkoyak. Jadi kita letakkan plastik di atas lapisan kedua, kemudian atas tu baru letak kain. Mayat akan ditutup dengan kain dulu, kemudian baru plastik. So dia lebih grip, tidak mudah terkoyak. Okay, itu kaedah yang ketiga bagi penyakit kritikal. Ya, kalau banyak sangat darah, letak kapas banyak, letak plastik. Ya, terutamanya kalau nak jalan jauh. Nak hantar jenazah ke mana? Nak Kelantan. Kita duduk dekat Bandar Estate. So ada dia punya bleeding sikit. Tapi dah tak ada dah time kafan. Jangan ambil risiko. Letak plastik juga. Sebab jalan jauh entah-entah dia akan terkeluar juga. Ini contoh plastik dah. Okey. Dia, yang ni kita dah siap potong dah. Lebih kurang besar kain kemban. Kain kafan ni. Cuba tang. Macam ni contoh. Okey. Ni besar. Dia dalam dekat hardware tu dia jual satu gulung. Boleh buat 4 mayat. Satu gulung tu dalam RM15 je harga dia. Baru kita letakkan kain ni dekat atas mayat ni. Atas kain plastik ni. So dia akan cover. Alright. Ini kaedah yang ketiga. Bagi tengok. Okey. Ambil plastik. Tunjuk kat grup lain. Okey. Masih lagi okey, kaedah yang keempat pula. Keempat ni kita tengok. Okey, tu contoh ya. Baru lapisan yang ketiga atas tu. Okey, bagi sana pula. Sebab kita tak buat plastik pula. Okey, kaedah yang keempat pula. Tu tengok dulu. Bentang atas tu ya. Rasa sikit macam mana rupa plastik tu. Okey. Kemudian baru letak kain yang ketiga. Okey. Kaedah yang keempat pula macam mana? Kaedah keempat ni kita akan buat baju. Ni yang kata sesuai untuk lelaki dan perempuan ni. 2 helai kain macam biasa dah letak. Kain yang ketiga kita lipat 2. Tunjuk kat orang. Tunjuk lipat 2. Balancekan dia. Kain kemban tadi Ustaz. Tak, ni kain yang ketiga. Kapan yang ketiga? Ni 2 helai je. Yang ketiga kita buat baju. Ni kaedah yang keempat saya kata. Okey, dah sama. Kemudian lipat lagi tengah. Lipat tengah. Dapat bucu dia ni. Okey, bucu ni kita gunting. Mana gunting tadi? Okey. Boleh gunting je. Gunting bucu ni ikut bentuk curve ke bulat ke terpulang. Okey. Macam ni. V ke U ke terpulang. Sikit je, tak payah banyak. Okey, sikit pun tak apa. Alright, cuba buka. Ni. Nampak bahagian ni. Muat tak kepala? Tak muat, kecil. Tak muat kepala kan? So, kita buat apa? Buat collar. Mana gunting tadi? Gunting tengah je. Buat collar. Satu je. Satu saja. Okey, dah cukup. Okey. Tak muat, koyak lagi. Tak muat, koyak lagi. So, jadilah baju Melayu Johor. Okey, macam ni keadaan dia. Nampak? Alright. So, kain ini kita akan letak atas ni. Tapi sebelum tu kita letak kapas dulu. Okey, ambil kapas. Mana kapas? Satu. Okey, keluarkan kapas. Satu gulung. Okey, buka kapas tu. Buka. Okey. Kapas ni kita akan bentangkan dekat atas kepala dan bahagian belakang badan. Buat dalam bentuk T. T. Okey. Cara nak bentang terpulanglah macam-macam punya skill. Masing-masing punya skill. Tapi saya lebih suka begini. Kita keluarkan kapas. Okey. Dia akan terjuntai macam ni. Terus bentang kat bahagian kepala dia. Potong je gulu tangan. Okey, tak payah gunting. Kita pakai ni je. T. Sampai pinggang cukup, tak payah sampai kaki.
Dah siap. Okey, pinggang saja. Alright. Dekat atas kapas ni lah kita akan taburkan segala bentuk mana cendana? Boleh keluar kan? Cendana, kabarus. Okey, kita ada 2 beg ni. Kalau ada satu kita kena bahagi 2 lah. Okey, buka, taburkan. Kita ambil sikit buka. Tabur ikut secukup rasa. Tabur saja. Tapi saya tak bawa banyak-banyak lah, kesian abang ni nanti. Sekarang tak boleh masuk bilik nanti. Alright, tabur saja. Okey, kemudian ni macam garam ni kan. Kawarus. Pun sama. Kita ambil sikit je. Tabur. Okey, tabur semua banyak-banyak lah. Buat banyak-banyak tak apa. Okey, ni praktikal tak payah banyak-banyak. Kesian model kita nanti. Okey. Okey, dah siap. Baru kita letakkan baju tadi. Bentar je. Bentar. Mana bahagi kita buka baju tu. Buka kain tadi tu. Mana lubang yang buat collar tu belah atas. Okey. Pegang. Okey. Masuk lagi yang bahagian koyak ni belah kiri. Okey, lubang ni tepat dekat bahagian kepala dia. Macam ni. Ya. So yang bawah yang berlebihan ini kita kena lipat dia. Supaya dia tidak terjuntai ke lantai. Lipatlah sikit kan. Macam ni, lipat sikit. Bagi kemas. Okey. Ni betul kan. Okey. Baik, dah siap untuk baju. So kalau mayat tu dah baring, terus tutup awning dia tu. Okey, dah siap. Okey, yang sana dah siap? Ready? Kumpulan 2? Okey? Alright. Sekarang kita dah bentang baju. Kapan? Okey, mayat dah standby. Okey. Kita guna meja yang sama. Ambil kapas satu. Okey. Okey, guna meja yang sama. Okey, katakanlah ini tempat mandi. Okey. Silakan dengan segala hormatnya. Alright. Kita anggap ini tempat mandi Dia tak boleh mandikan jenazah atas kegagapan tau. Jangan bayangkan macam tu. Okey. Alright, baring. Okey, baring. Nak mandi tu. Sebelum dia bayi air ada apa-apa nak letak? Tak ada kain bawah tu. Kosong terus. Okey. Kita buka kain batik. Okey, dah letak dah. Mat mana? Baringkan dia. Boleh baring lah. Ambil kapas buat lapik kepala dia. Bantal. Alright. Ini batik yang dah jahit. Bukan tak boleh guna, boleh. Cuma kita nak tutup badan dia, koyak je lah. Okay. First, kita kena buka baju dan seluar dia. Okay, buka baju dan seluar model. Okay, anggaplah dia dah buka. Okay, tutup aurat dia. Okay, aurat lelaki antara pusat sehingga lutut. Kalau kita nak mandi jenazah perempuan, aurat dia macam mana? Seluruh badan. Dia tak perlu tutup seluruh badan. Tutup di antara dada sehingga lutut. Kalau kita mandikan jenazah isteri kita ke, anak kita ke, ataupun mak kita ke, begini keadaan dia. Dada sehingga lutut. Ya. Walaupun yang mandi tu perempuan, dia kena tutup begini. Okey. Orang perempuan kalau nak mandikan jenazah perempuan ataupun kita nak mandikan jenazah perempuan, tak boleh dedahkan dada, nak gosok badan dia gini, tak boleh. Tangan saja yang lalu bawah dada. Bawah kain. Okey. Begini keadaan untuk jenazah perempuan. Macam mana pula kalau jenazah itu pondan? Siapa yang kena mandikan jenazah pondan? Orang lelaki perempuan? Ya. Ni pondan yang dah renovate. Dah buang bahagian bawah, tambah bahagian atas. Macam mana? Lelaki ke perempuan yang kena uruskan? Pondan juga. Cari pondan juga kan. Okey, jawapannya ialah tetap lelaki.
kembali kepada fitrah asal dia. Habis macam mana aurat dia? Pusat hingga lutut kan? Dada macam mana? Nak tutup tak? Tapi tu bukan aurat. Nak tutup ke tidak? Tak payah. Wajib tutup juga. Sebab apa kena wajib tutup? Kalau tak tutup ada dua musibah. Pertama, orang akan nampak aib dia. Oh, macam tu orang mana? Orang nampak berdosa kita sebab mengaibkan dia. Kedua, kalau tak tutup boleh jadi fitnah pada tukang mandi mayat. Ustaz, kenapa lama-lama situ? Tutup orang tak nampak. Jadi itulah cover dia, ya. Baik. Okey, sekarang kita nak mandi jenazah, baju seluar dah buka. Okey, kita ambil pipe. Mana bawah? Air bawah dah. Ni. Okey. Kita sediakan gayung dan baldi. Okey, sana tak ada gayung baldi kan? Tak apalah, tengok saya je. Okey, gayung dan baldi cukup satu-satu. Okey. Di bahagian gayung, okey, ambil sebut cendana tadi. Baldi ni kita letak segala apa benda yang ada ni. Cendana, okey, buka, taburkan dalam ni. Okey. Kau barus, taburkan dalam ni. Air mawar, tabur dalam ni. Daun bidara ke apa ke wangian, semua campur satu baldi ni. Okey, penuhkan air, kacau. Sehingga naik bau, warna dan rasa. Apa nama air ni? Kita panggil air 9. Kenapa air 9 je? 9 kali. Bagus haji dia. Dia biasa dah. Ya, ada orang kata 9 kali 9 bahan. Padahal tak sampai 9 pun bahan dia. 9 jurusan. Kenapa 9? Ganjil. Allah itu tunggal dan disukakan bilangan yang ganjil. Kan 3, 5, 7, 9. Dah kenapa kita tak buat 7 je? Ganjil juga. Kenapa kita tak buat 11? Ganjil juga. Kenapa mesti 9? Persoalan dia. Sebab 9 ni nombor unik. Pernah dengar negeri 7? Negeri 11? Negeri 9? Aduh kan. Air 9 sedap sikit bunyi dia kan. Air 9 kan. Ada nama, ada jadi tak ada maksud pun 3 kiri, sangat kiri, 3 kanan, 3 kiri, 3 tengah. Air ini ialah untuk jurusan terakhir. Kita bancuh awal-awal supaya dia larut. Dah siap, okay, letak tepi dulu. Biar dia untuk situ. Kan, tak payah kacau dia. Satu gayung lagi, ambil kain perca tadi, masuk dalam gayung. Sabun. Mana sabun tadi? Sabun buku ke, sabun cecair ke, masukkan di dalam gayung, kita bancuhkan air sabun. Okey, cukup, siap. Okey, sekarang tukang mandi nak mandikan jenazah. Tukang mandi utama dia kena duduk sebelah kiri mayat. Okey, mana tukang mandi utama dia? Dia tinggal mayat tu. Tukang mandi dia. Okey, abang tukang mandi utama. Okey, duduk belah kiri mayat. Okey, siapa tukang mandi utama ni? Tukang mandi utama dia mana? Okey, Tuan Haji tu. Duduk belah kiri mayat. Sebab apa tukang mandi utama kena duduk belah kiri mayat? Sebab dia nak cebok guna tangan kiri, senang dia nak sauk. Kalau duduk belah kanan, macam ni tangan dia. Betul tak? Kedudukan tu main peranan. Alright. Jadi kita panggil waris dia. Mandi mayat jangan ramai sangat. 5 orang pun cukup dah. Kalau anak beranak ramai, bergila-gila. Yang penting tukang mandi utama ni dia tetap sampai habis. Okey, abang dah sudah. Okey, bagi adik pula. Bertukar-tukar. Okay, sebab kalau ramai jadi serabut. Kita dah bilas sabun sini, dia sabun ke atas. Kita bilas kat sini, dia sabun kat bawah. Bergila-gila kan. Okay, sekarang nak mandi jenazah ni. Okay, kita nak mandikan, kita guna pipe ataupun gayung. Kalau guna gayung, jangan kita simbah serap macam tu. Perlahan-lahan kita siram. Kalau guna pipe pula, jangan laju sangat, jangan perlahan sangat. Cuba buka air je, pusing. Serap, laju sangat. Macam kawash. Sakit badan mayat tu. Cuba buka air bang. Imam, buka air. Air menitik kecil sangat pula. Sakit hati kita. Jadi jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Sederhana. Kadang-kadang ada orang setengah tempat dia letak kain tutup. So air dia pun slow kan. Jadi kita pun mula. Okay, mandi jenazah ni pertama kita kena tahu nama si mati. Adab kita pada mayat kena tahu. Nama siapa tadi? Jangan tanya mayat.
Itu dia punya petua kan. Kalau mayat tu menjawab tak cukup tanah lagi. Tanya pewaris dia, apa nama tadi ni? Akish. Okey, tahu Akish. Disunatkan bin kepada ibunya. Orang pun tak kenal lama ibu dia apa nama bin kepada Hawa. Kalau tak tahu nama ibu, bin kepada Hawa. Akish bin Hawa. Kalau pada bapaknya pun boleh juga tak? Boleh, tak ada masalah. Ni adab. Jugalah, Okeylah. Dia adab saja. Okey. Okey, nak mandi mayat ini niat bukan satu kewajipan. Sahaja aku mandikan jenazah itu lintasan hati je. Sebab masalah yang kalau timbul, contohnya kita dah kapan mayat, tiba-tiba tersedah, astagfirullah, aku lupa niat dah tadi. Tadi kau mandi kau niat tak? Tak ada, aku ingat kau niat. Kau niat tak? Tak ada. Sudah, macam mana? Buka balik, mandi sekali lagi. Kan masalah. Jadi niat bukan keutamaan. Yang wajib ialah rata air saja. Kena fikir ya, rukun dia. Okey. Kalau kita niatlah saja aku mandikan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Lalukan air kat rambut dia semua. Lalu buat mandi mayat tu. Mandi mayat tuan-tuan. Jangan tengok mayat saya. Wuduk lepas ni. Bersihkan dia dulu. Okey, dah selesai. Kita ratakan air sampai kaki dia. Okey, dah clear dah. Dah. Okey, kita cek dulu ada najis ke tidak. Okey, buka kaki dia. Sambil-sambil tu jiran-jiran apa dia punya anak beranak yang nak mandikan tu bagi air sabun. Okey, gosok badan dia. Nah. Ambil banyak lagi sabun ni. Ambil. Nah. Gosok-gosok dah. Siapa nak buat lagi? Boleh gini. Dah habis dah. Satu lagi. Nah. Nah, siapa nak? Lagi. Okey. Gosok je, geletek dia apa ikut. Okey, sambil orang gosok-gosok badan dia ni, tukang mandi utama dia kena pakai glove, balutkan glove tangan dia tu dengan kain. Ni. Sebab dia nak cebok mayat. Jadi tadi letak kain. Okey, bang, tangan kiri balut. Okey, buka kaki dia, kemudian kita akan cebok dia. Jangan buat betul-betul ya. Action je ya. Okey. Kita bersihkan bahagian najis ni, letak air lalu bawah, tengok ada najis tak? Sebeban najis kan. Basuh. Jangan buang kain ni, basuh. Okey, ambil air sabun lagi, bersihkan lagi. Masukkan, tak payah masukkan beri sangat. Jari kita ni satu ruas je. Satu ruas saja lebih kurang kat bahagian dubur tu. Kan? Urut bahagian perut belah kiri. Cuba tengok perut belah kiri mana? Ada perut tak? Belah kiri. Perut belah kiri tu urut perlahan, bukan picit kerana sinilah kita punya tangki najis. Nak tegakkan mayat boleh, sikit je. Tak payah beri sangat macam ni. Supaya ada tekanan kat perut. Okey, dah. Okey. Masa kita bersihkan najis, tengok okey dah, tak ada dah, clear. Okey, settle. Tapi kalau nak tambah yakin lagi, boleh tak tukang mandi mayat tengok aurat dia? Boleh tak tukang mandi mayat tengok aurat si mati? Tak boleh. Okey, kita tukar soalan. Boleh tak Tok Mudim yang sunatkan orang tu tengok aurat orang? Tok Mudim tengok aurat orang, haram hukum dia. Haram lah tiba-tiba pergi pasar malam. Kau dah sunat ke belum? Tengok. Aku Tok Mudim. Haram sebab bukan waktunya. Time sunat kena tengok. Tak tengok pun angkat ke Tugu Jafar hospital. Jadi nak kata bahawa kita kena tengok sekiranya perlu. Tukar mandi seorang je. Lepas tu seorang je. Yang tekong dah tadi boleh tengok. Tengok. Ada najis lagi. Dia boleh bersihkan. Hukumnya harus. Datang orang lain, mana tengok? Itu haram. Tak boleh. Dia seorang je tengok sekadar syarat. Okey, dah bersihkan. Ada pula najis, tak onti-onti najis. Apalah dia makan ni kan, tak onti-onti. Ambil kapas, gulung kapas, sumbat kat bahagian dubur dia. Sumbat banyak-banyak. Sekiranya najis tak berhenti-henti. Clear dah? Okey, bersih, bilas. Bila depan, tutup kaki dia. Kita bilas balik air sabun semua dah clear. Kita nak pusing ke kanan dan ke kiri. Okey. Cara nak pusing macam mana? Okey, macam cakap dah, kalau badan dia agak besar, kita silangkan kaki dia. Naik ke atas kaki dia sebelah. Pegang macam ni. Aurat dia kena jaga.
belah sini. Supaya bila kita pusing tak nampak punggung dia. Okey, pegang tangan kanan dia, pusingkan. Okey. Orang sebelah sana boleh bantu tolakkan mayat. Okey. Aurat dia jaga, kemudian tukang mandi pun ratakan air. Ratakan air, semua bersihkan. Kalau ada plaster ke stiker ke buka. Awat. Tu mayat tu, pusingkan. Hilang kaki. Silang kaki dia, kalau badan dia besar, senang kita nak silangkan. Alright. Kemudian sabun. Gosok belakang dia. Dia gosok, tak payah kita beria sangat. Ambil air sabun, gosok je sekali. Sekali jalan je. Kemudian, bilas. Air yang tepek kat bawah ni pun kita tolak. Air sabun. Okey, dah clear belah sini. Baringkan balik. Lagi balik. Tarik. Okey. Kita nak mengiring ke sini pula. Kain ni lebihkan ke sebelah sini pula. Okey, silang pula kaki sana. Senang nak tarik. Macam tu. Jaga tergolik bawah dengan budak ni. Ambil kepala sikit. Okey, ratakan badan dia belakang. Bersihkan sampai kaki. Ratakan air. Kemudian sabun. Sekejap je, tak payah beria sangat. Bilas balik. Kalau badan dia luka, ada pendarahan, ada reput ke apa, tak payah gosok. Perahkan air sabun je. Badan belakang luka, perahkan air sabun je. Kemudian bilas. Bilas. Lantai dia pun bilas. Siap settle masalah. Dah habis mandi jenazah. Tu saja. Ratakan air. Dia sifir dia mudah je. Formula dia. Ratakan air, sabun, bilas. Ratakan air, sabun, bilas. Itu je. Okay bang? Tak payah gosok-gosok je ni. Jalan sekali jalan je. Tak payah perah. Dia sekadar lalukannya, nak bagi wangi tu sikit. Okay. Alright. Dah baringkan mayat. Okay, sekarang ni kita nak wudukkan mayat. Dia dah bersih dah, baru wudukkan dia. Wuduk ni sunat saja. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Okay. Sahaja aku wudukkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Niatlah kita nak wuduk. Okay, kat muka dia. Buat benda yang wajib je. Jangan buat perkara-perkara sunat dalam berwuduk. Kan masukkan air ke dalam mulut dia. Kocang-kocang buang kan. Macam mana dia nak kumuh kan. Jadi benda wajib je lah. Kat muka. Okay, tangan kanan sampai ke siku. Tangan kiri sampai ke siku. Siap. Okay, kepala dia. Ambil sunat telinga kanan, telinga kiri. Okay, lepas tu kaki kanan, ke kiri. Selesai wuduk. Kemudian barulah kita ambil air 9 tadi. Okay, ambil. Time ni kita bergila-gila lah dengan waris-warisnya. Ada ramai waris, janganlah kita pulul semua seorang je. Seorang satu gayung pun cukup. Okay, tak ada bacaan khusus. Kita sawak je boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Siram. Okay, bagi kat waris dia. Nah. Okay, ambil sikit, siram. Okay, bagi kat waris yang lain pula. Sehinggalah air ni habis. Kita tuang sikit lagi, habiskan. Kalau ada sedak-sedak yang lebih atas badan tu, biar je. Nak bilas pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, dah siap mandi mayat. Kita pun nak ambil kain tuala. Mana tuala tadi? Ni. Kain kensal kata orang sini kan. Ambil kensal ni kan. Orang kensal tak? Okey, letak kat sini kensal tu. Tutup aurat dia. Kalau perempuan kita buat dalam panjang macam ni, takut aurat dia nampak. Okey, keluarkan kain batik yang tutup tadi. Jaga aurat dia. Keluarkan. Okey. Maknanya sekarang ni dia bogel lah ni. Towel ni je lah yang halang dia. Okey, lap. Lap macam tu, lap kat dia. Okey, sebelum kita angkat towel ni keluar, ambil selai kain yang bersih. Katakanlah ni kain yang bersih, yang kering lagi. Sebab kita sediakan satu je. Maknanya kurang-kurangnya kena ada dua lah. Ya. Ambil kain yang bersih, letak atas badan dia sekali lagi. Dia dah kering dah depan ni. Okey, tarik keluar towel tadi. Barulah kita lap badan dia, tangan dia, rambut dia lap. Lap kering-kering. Kemudian sekarang ni nak mengiring ke kanan ke kiri, belakang basah lagi. Okey, kaedah yang sama. Lebihkan kain kat sana, silang kakinya, pegang tangan. Dia ulur sendiri tangan dia. Okey, mengiring macam tu, lap belakang badan dia, lap. Lap, kemudian lap bawah dia. Ambil, lap lantai sekali. Lantai semua lap, sebab apa dia akan melekat balik. Guna kain yang sama pun tak apa, sebab dia bersih.
Okey, dah clear belakang rambutnya. Okey, baringkan dia balik. Kemudian mengiring sebelah sana pula. Okey, ngiring. Sian, nyesal aku jadi mayat. Kan? Lap belakang badan dia semua sampai lantai semua siap. Biasanya waktu kita mengiringkan mayat ke kanan dan ke kiri, air akan keluar ke hidung dia, ke mulut dia. Air tu bercampur dengan kahak, darah kadang-kadang. Jadi apa nak buat? Ambil pipe tadi, jangan masukkan pipe ke hidung, lalu kat sebelah je. Jadi lalu sebelah, lalu tepi dia. Terang, kita pun ambil kain, lap, bersihkan. Okey, dah clear semua, baru lap badan dia kering. Okey, sebelum kita baringkan dia, okey, dalam posisi macam ni, mengiring. Sebelum kita baringkan dia, ambil kain kemban tadi. Okey, kain kemban ni kita buat. Ini kan kain kemban. Panjang pula ni. Ni. Ni lebih tadi. Okey, kain kemban yang 1.5 meter tadi, kita buka dia, gulungkan separuh. Nak letak belakang badan dia. Gulungkan separuh, letak di antara bahagian leher dia ni sampai kaki dia. Tak. Okey, baringkan dia balik. Okey, tarik sebelah sana. Buat. Dah siap dah? Okey. Dah. Okey, sekarang secara tak langsung mayat tu di atas kain kemban. Jadi posisi ni senang. Kiam. Posisi senang sekiranya nak angkat jenazah, terutama jenazah perempuan. Okay, tutup badan dia semua lengkap-lengkap macam ni. Okay, sekarang ni biasanya orang perempuan dia nak angkat jenazah dia tak larat, dia panggil orang lelaki. Jadi orang lelaki tak payah pegang badan mayat, pegang kain dia. Okay, jom tolong angkat. Try angkat. Caranya ialah gulung, kena gulung. Gulung mayat. Bagi betul sikit. Okay, support kepala dia. Okey, angkat. 1, 2, up. Angkat ke belakang. Gitu. Jangan belakang. Try dulu. Macam ni kan. Daripada tempat mandi, terus angkat ke tempat kafan. Tu tempat kafan. Itu jatuh kan. Alih kapas tu. Okey. Tu kena buka sikit kain sebab kepala. Tempat yang collar. Alright. Collar tu. Okey. Kaedah ini alihkan kapas. Alihkan Baik. Teknik ini sesuai untuk semua jenis jenazah sebab saya pernah buat pada mayat yang berat 200 kilo. Walaupun nampak nipis kain dia, yang penting kaedah. Kain ni kita nak angkat, jangan kita angkat ujung macam ni, dia jadi tegang. Kena gulung supaya dia grip kuat. Okey. Syaratnya pula kalau badan dia besar sangat, janganlah kita buat jauh sangat. Mandi jenazah kat luar sana. Meja kapan kat dalam. Masuk kat pintu tu dah bocor dah. Jadi posisi dia yang baik ialah tempat mandi yang kapan straight. Senang kita nak angkat macam ni. Kalau tempat mandi yang kapan sebelah-sebelah susah. Orang yang kat tengah ni macam mana nak alih kat belakang? Kan? Dia terpaksa panjat pula atas tu. Kan biasa yang tu kan. Jadi dah siap keadaan macam ni, kita nak kembankan dia. Okey, baru kita alihkan. Ambil kain kemban tadi. Ni kiam tangan dulu, kiam tangan. Ni kita jangan alih lagi. Okey, jangan alih kain batik tu lagi. Kiamkan dia dulu. Tutup belah kiri. Okey, tutup belah kanan. Baru kita alihkan kain tadi. Yang penting jaga aurat dia. Waktu kita nak kafan mayat ni, jangan bagi orang luar masuk. Takut ternampak. Okey, tutup belah kanan, belah kiri dia. Kembankan dia. Okey, kemudian di atas kain kemban ni kalau nak letak kapas pun boleh. Tak letak pun tak apa. Kenapa? Biasanya orang letak kapas ni atas badan. Saya letak atas ni. Sebab apa? Risiko kalau letak atas badan, dia ternampak aurat dia. Takut ternampak. Jadi kapas ni kita letak atas kain kemban. Okey. Kita letak atas kain kemban terus, so dia tak ada isu sangat. Okey. Tak jadi. Okey. Terus buat. Buat lagi. Okey. Buat sampailah kaki dia. Tapi saya dalam praktikal ni saya tak buat penuh, kesian mayat ni. Okey. Buat separuh je lah. Okey, kalau yang betul sampai kaki
Alright, buka dulu, okey. Kemudian tuan-tuan, di atas kapas ini kita boleh taburkan cendana kawal rusagi. Tabur. Taburlah banyak nak. Kemudian angkatlah baju ni tadi. Lalu kat kepala dia. Nampak? Okey. Samakan dengan atas dan bawah. Okey, samakan. Pegangkan dia. Pegangkan dia. Alright, kemudian kita tutup belah kiri dan tutup belah kanan. Nampak? Selit tepi. Dah siap. Okey. Kalau badan dia besar, susah nak tutup, kita selit kat belakang je. Okey. Baik. Kita tengok dari sudut begini nampak tak aurat dia? Kita tak nampak dah kan? Sebab dia dah tebal. Kain kemban 1 helai, 2 helai, 2 lapis dah. Kapas 3 lapis. Ni kain kemban ni, tadi kain apa? Baju. Okey. Kita dah ada baju 2 helai, 2 helai. Okey. Tambah 5, tambah lagi 2, 7. Dah 7 lapis kain dah atas ni. Cukup dah. Belum kira yang 2 lapis bawah ni lagi. Kiri kanan dah tambah 4. 7 campur 4, 11 lapisan atas mayat. Alright. Kemudian dah selesai, kita akan ni kepala dia. Okey, bahagian kepala ni tutup. Tutup macam ni. Lebih ni kita lipat je macam ni. Tapi nampak rambut dia lagi, kita ambil kapas. Ini bukan kain. Tutup dengan kapas. Okey. Baik. Kita ambil potong sedikit kapas untuk tutup bahagian kepala dia. Ni tak kisahlah macam mana pun. Yang penting kemaslah. Okey, tutup. Angkat kepala sikit. Letakkan sini. Macam ni. Okey, ambil kapal lagi. Nak cover bahagian tekak dia pun boleh. Okey. Ambil sikit. Okey, cover bahagian tekak dia. Alright. Kan jomel lah tu. Ambil kain kemban, kain serban tadi. Ni. Okey, kain serban tadi yang 1 meter tadi tu. Kita buka dia. Kita gunting tengah-tengah. Mana gunting? Ada gunting tu. Kau main hilang lah. Okey. Gunting sini. Gunting setengah. Kan dia 2 lipat tadi. Okey. Ambil setengah. Okey. Satu ni kita buat kain serban. Tutup kepala dia. Lipat ujung. Macam ni. Tak payah lipat habis. Macam ni cukup. Okey. Kita tutup kepala dia macam tu kan. Tutup kepala. Okey. Point dia macam mana? Ni. Tepat kat kepala dia. Sampai kat bahu dia. Kepala, bahu. Okey, kita luruskan tangan, lalukan bawah telinga dia ni, angkat kepala dia ni, selit je. Tak. Walaupun rambut dia panjang, dia dah cover dah. Sebab tu kata kalau perempuan pun sesuai. Okey. Dah, kepala dah tutup dah. Okey. Kain yang kedua ni, kita akan lipat kecil-kecil. Lipat kecil-kecil, memanjang. Okey. Untuk apa? Bawah tekak dia ni. So kalau mulut dia terbuka, dia tarik macam ni lah. Ikatan tak perlu ada So kita selit saja. Selit je. Okey, kita tak. Okey boleh Okey. Di sini dah nampak dah. Ikatan waktu kafan tidak dibenarkan. Tangan, lutut, kaki tak boleh. Yang saya terangkan tadi tu sebelum mandi kafan. Okey, jadi kalau tangan dia macam tak boleh ikat, tangan dia longgar macam ni, dia tak boleh nak buat macam ni, tak apa. Seorang pegang. Waktu kafan nanti dia akan tarik sendiri tangan dia tu. Alright. Anak mana ada ikatan, tapi dah cantik dah. Okey, nak letak celak kat mata dia, nak letak minyak wangi, nak ambil kapas sikit sumbat kat hidung dia. Okey, boleh. Okey, dah siap dah. Okey, kita ambil kain yang sehelai tadi saya kata untuk tutup muka dia. Besar ni bukan. Okey, ambil kapas sikit.
Kapas sedikit, tutup. So, kita tutupkan muka mayat dengan kapas ni, gini. Kapas ke atas supaya kapas tak melekat kat muka dia. Datang keluarga nak cium, selak macam ni. Datang keluarga, okey, boleh cium mayat ni, contoh. Ciumlah mayat tu. Okey, dah selesai, kita pun nak kapankan dia. Okey. Nak masuk dalam uban. Nabi dah siap. Wih, andal dah copek. Pukul 12 dah. Okey, sekarang kita nak kafankan dia. Okey, seorang di ujung. Okey, kita di sini. Okey. Tutup dulu. Jadi yang tadi ni tutup Tutup lah. Tapi dia hidup lagi. Bermula dengan sebelah kiri tutup. Okey, tapi kita buka muka dia. Buka muka ya, jangan tutup muka ya. Ya ada. Okey, pegang ujung. Okey, tengok kaki dia tak cukup kan? Tak apa, kita tengok adjust macam mana. Okey. Tutup belah kanan pula. Okey. Kapan mayat ni jangan ketat sangat. Ada orang beria macam ni Kenapa? Dia kata tak nak nampak kedut. Dia nak tegang. Pasal apa tak nak kedut? Nampak kemas kata dia. Dia ingat ni badan uniform. Kan? Siapa suruh tak nak tegang? Letak saja, lepas tu komeskan macam ni, kemas-kemaskan. Hari ni sangat beria sangat. Sebab kalau ketat, mayat sakit. Alright. Sekarang ni kita tengok yang saya punya mayat ni. Kaki dia ni tak dapat nak unjuk sangat. Kepala dia lebih banyak. So macam mana nak adjust? Okay, caranya ialah pegang kain kapan bawah ni. Pegang. Okay, pegang semua pegang. Ni pegang. Tangan belah sini. Pegang. Okay, saya akan tarik mayat ini dengan cara pegang bunjut dia ni betul. Kaki pakaian kaki kuda. Tarik. Mayat tidak akan menjerit. Dia tak sakit. Ya. Sebab apa saya jamin tak sakit? Sebab sepanjang saya buat kaedah tu tak ada satu mayat pun komplain. Jadi okey dah tu kan. Okey, barulah kita boleh adjust balik. Okey, nampak? Okey, boleh bunjut macam ni. So jangan fikir alamak macam mana ni kaki tak cukup. Adjust lah atas bawah. Okey, selitkan. Dia mesti ending dia sebelah kiri. So kita ikat pun sebelah kiri sebab dalam kubur mayat mengiring sebelah kanan. So senang kita nak cabut. Okey, ikat macam mana? Okey, macam ni. Okey, buat. Sini kat sini. Yang ni dekat pinggang. Mana pinggang dia? Okey, sini pinggang dia. Okey, pinggang. Yang ni dekat lutut. Lepas tu ikat ujung dia. Ikat. Ikat. Guna kat tali. Ikat dia. Ikatan tu mesti ikatan ribbon. Cuba ikat. Ikat dia. Ikatan mesti ikatan ribbon. Jangan ikat mati. Dalam kubur, buka balik. Kalau kita ikat mati, bukan saja mayat yang susah. Orang yang kubur tak boleh menyumpah gitu. Tak guna lah siapa lah ikat ni kan. Dia kata kan. Osah cilaku kata. Dia panas, kena buka tali pula kan. Okey. Dah dapat situ, kita boleh buat bunjut. Buat bunjut. Buat, ni. Bukan, kita buat bunga sikit. Gubah macam tu. Buat. Buat je macam mana style pun. Okey, di atas kain yang ni, letaklah minyak wangi ke, minyak atar ke apa ke, untuk wangi-wangian. Dan ambil selai kain, disunatkan letak selai kain, namanya tasjiyah. Tutup atas badan mayat. Okey. Sebab itulah kalau kita tengok kat Mekah, kain kapan tu bercorak-corak. Ada warna biru, ada warna hitam, warna biru, putih kan. Sebab atas tu je yang berwarna, bawah kain putih juga. Okey. Dah siap jenazah kita. Alright. Dah siap dah jenazah? Okey, alhamdulillah. 3 mayat kita dapat urus hari ni. Okey. Baik. Satu kumpulan je habis. Yang muslimat satu kumpulan je habis. Yang lain mana? Tak ada. Okey. Bagus. Sekarang kita nak buat solat jenazah. Okey. Solat jenazah. Okey, kita buat solat jenazah ya. Minta katakanlah sana kiblat. Ya, saya nak buat kepala di belah kanan. Okey. Haji di sini. Okey.
Yang penting dalam solat jenazah ialah kedudukan imam. Banyak orang isukan kedudukan mayat. Kepala mayat kanan ke kiri? Dia kata, kalau lelaki kepala belah kiri, kalau perempuan belah kanan. Itu biasa kita belajar. Ya, baik. Sesungguh lah. Tak hilang pula dia. Nak bosan tak dapat kan. Okey, banyak orang keliru. Kanan kiri. Baik. Kedudukan mayat ke kiri dan ke kanan itu adalah kaedah. Tak disebut dalam mana-mana hadis ataupun apa yang Nabi buat, tak pernah pun ditunjukkan. Ia adalah kaedah orang dahulu nak menentukan jantina mayat bagi orang yang datang kemudian. Kepala belah mana? Belah kiri. Okey, ni lelaki ni. Itu biasalah. Ya? Zaman sekarang, kebanyakannya orang solat jenazah dah tahu dah. Sebab dia announce. Okey, jenazah perempuan dia. Tak payah tengok mayat pun dah tahu dah. Maka secara sunnahnya yang Nabi tekankan ialah kedudukan imam. Nabi ketika solatkan jenazah lelaki, Nabi akan duduk di sebelah kepalanya. Kalau Nabi solatkan jenazah perempuan, Nabi akan duduk di sebelah pinggang dia macam ni. Tengah-tengah macam ni. Alright? Jadi kedudukan kepala mayat ini afdal macam mana? Okey, mengikutkan keadaan yang lebih tepat, semua belah kanan. Lelaki ke perempuan semua belah kanan. Kenapa? Sebab pertama, Nabi selalu mengutamakan belah kanan dalam segala hal. Kedua, di dalam kubur semua mayat kepala sebelah kanan. Maka di situ pun dah cukup kuat dah mengatakan bahawa kananlah tepatnya. Ya, sebab tak ada sebut lelaki belah kiri belah kanan, tak ada dalam hadis. Jadi itu kaedah. Adapun kalau orang buat, tak jadi masalah. Teruskan. Ya. Baik. Kemudian kita nak solat jenazah, barulah kita buat susun saf. Tak perlu panjang. Buat 3 lapis, 3 saf. Pendek je. Pendek 1 saf, 2 saf, 3 saf. Kerana itu memberikan manfaat kepada si mati. Barang siapa yang disolatkan dengan 3 saf, maka layak yang syafaat untuk dia. 3 saf lah syarat. Walaupun masa tu ada 7 orang je. Imam seorang, 2 depan, 2 tengah, 2 belakang. 3 saf. Okey. Sekarang kita nak tahu tentang kedudukan nak ke bumi mayat. Okey, kita sama-sama ni nanti kita akan buat soal yang fokusnya lelaki lah. Okey. Nak ke bumi jenazah. Pentingnya kedudukannya ialah 3 orang yang dalam kubur yang nak menyambut tu. Okey, 3 orang. Okey, minta yang okey sikit. Ya, okay, imam kita. Siapa lagi? Yang belum okey, jadi okeylah ni. Okey, nak angkat mayat ni. Okey, duduk tengah sikit. Okey, bantu saya. Seorang lagi. Okey, belah kaki. Okey, cuba ya. Cuba. 3 orang. Okey, katakanlah kiblat dekat sana. Seorang yang ke atas ni nak paskan kepada orang dalam kubur. Jadi orang dalam kubur ni kedudukan dia mestilah tangan kanan bawah, kiri atas. Kanan bawah, kiri atas. Okey, kalau kita tengok pada slide ni, saya akan tunjuk bahagian kafan. Apa? Ke bumi mayat. Okey, ni kafan. Solat jenazah. Okey. Dia pentingnya ialah kedudukan tu. Dia teknik. Okey, nampak? Dia menghadap ke kiblat. 3 orang ni mesti menghadap ke arah kiblat. Okey. Kemudian tangan dia macam mana? Tengok tu. Tangan kanan bawah, kiri atas. Dia peluk kedudukan dia. Okey, tangan kanan bawah, kiri atas. Orang atas paskan mayat ke bawah, dia akan terus peluk. Okey. Macam tu. Cuba angkat mayat tu. Turun up. Okey, Allahu Akbar kan. Terus senang dia nak mengiringkan ke kiblat. Senang. Kedudukan dia ni senang. Ngiringkan dia. Terus ngiringkan mayat. Okey, first kena alihkan kain batik dia ni dulu. Saya lupa pula. Okey. Kain batik dia kena keluarkan dulu Kain batik kena keluarkan. Okey. Mayat akan mengiring macam ni. Okey, nampak tak kepala dia ni? Biasanya kat bahagian kepala penggali kubur dia akan tinggikan sikit tanah. Kan? Supaya dia tak terlentuk macam ni. Sian dia kan. Ada kapas tak nak baik kat gulung fit? Baik. Bila dia dalam kedudukan begini, okey, ngiringkan mayat. Ngiring. Okey, mengiringkan mayat, buat kapas. Mantap sikit. Okey. Orang dalam kubur dia kena longgarkan tali. Buka tali tu. Lepas tu kita kata ikat riben. Daripada kepala sampai kaki. Buka. Jangan bawa keluar tali tu. Longgarkan saja. Okey, kepala. Okey.
Di bahagian muka, orang cakap buka muka. Dia tak wajib ya. Bahkan ada yang kata tak sunat pun. Ya. Pergi ke tanah tak? Tak perlu. Yang wajib mengiring ni. Tak buka muka pun tak apa. Yang disunat ataupun yang diwajibkan buka muka ialah orang yang dalam keadaan berihram. Ihram. Adapun kalau kita nak buat juga tak ada masalah. Kita buka muka dia nak ciumkan ke dinding tanah, kena kat tanah pun tak ada masalah. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Okey, yang penting tali buka, orang atas tolong kepalkan tanah untuk sandar dekat bahagian belakang dia supaya dia tidak terlentang semula. Okey. Bila confirm mayat tu tidak terbaring, barulah 3 orang ni naik atas, kita turunkan papan lahat. Kat Malaysia ni ada 3 jenis papan lahat. Tengah, tepi atau keranda. Okey, dekat bandar yang setiap ni mungkin tengah. Kan? So, kita baring dulu. Baringkan mayat kesian dia. Baringkan dia. Okey. Alright. Okey. Papan lahat tu diturunkan. Antara adab kita pada mayat ialah jangan bagi tanah yang pertama jatuh kat papan tu berbunyi. Biasa orang lapik dengan tikar. Dia lapikkan kain ke tikar ke kan? Supaya tanah tu tidak berbunyi. Kenapa? Adab kita pada mayat. Kerana pendengarannya itu ketika itu kembali. Dia dengar apa yang berlaku. Maka kita letak tanah tu atas papan lahat tu dah penuh. Kemudian alihkan tikar tu keluar. Baru kita kambus tanah macam biasa. Tanduh tanah. Tinggikan dalam sejengkal tanah. Okey, ada gambar tak situ? Oh, tak ada. Okey. Dah tinggi sejengkal, selesailah bab kafan, bab pengebumian jenazah. Terpulang pada waris, nak buat talqin ke, tahlil ke, terpulang masing-masing. Alright. Okey, selesai. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, selfie lah dengan mayat. Ya. Dalam kes Dah puas bergambar, lepaskan mayat kesian dia. dalam kes jenazah kalau anggota badan terputus ke apa kan, waktu mandi apa semua tu ada ke bahagian yang terputus tu nak dimandi bersihkan? Baik. Andai kata badan mayat terputus, aksiden dan sebagainya. Okey, waktu kita mandi kapan, kita akan samakan dia. Maknanya anggota badan dia tu kalau tangan letak kat tangan, sama balik. Kita letak je tepi dia. Jangan kita buat asing-asing. Okey, ni kepala dia. Sambung sikit. Okey, ni bahagian badan dia. Ni pula tangan dia. Bungkus asing-asing pula kan. Buat sekali. Dah selesai. Dah masuk. Itu tangan. Tangan tak sekali dengan badan. Jumpa pula tangan kemudian. Kepala jumpa. Aksiden dah kan. Tangan tak jumpa. Seminggu kemudian baru jumpa. Okey, macam mana nak buat ni? Bersihkan tangan. Kapan? Tak payah solat. Dah solat dah tadi. Ke bumi dekat atas kubur mayat. Kena pergi tempat ni juga. Sebaiknya kita gali, jangan gali sampai dasar. Mungkin dalam 3-4 kaki. Sekadar mana untuk elakkan binatang, gali balik. Tanam tu. Tak payah papan lahat. Tanam je gitu. Alright. Okay. Alright, kita lepaskan mayat. Sekarang kita duduk balik kat kursi. Okey, tenang-tenang semua. Tenang, relax. Lepaskan mayat tu. Ada. Belum lagi. Ni yang dokumentasi belum selesai. Asal duduk sini. Okey, boleh duduk. Muslimat semua dah ada ke? Belum? Asal jangan dah penuh dah. Ke ada yang kumpulan lain? Muslimat ramai tu dah masuk dah. Okey, alhamdulillah sesi praktikal kita dah pun selesai. Kita nak habiskan sedikit lagi bab teori ni.
Tadi tak sempat nak habis. Tak apa, kita ada masa lagi insya-Allah. Baik. Dalam bab solat jenazah, kita selitkan dulu solat jenazah. Okey. Solat jenazah ni 7 rukun. Bermula dengan niat, berdiri tegak, 4 kali takbir, baca Al-Fatihah, selawat, doa dan salam. Simple je. Okey. Niatnya. Okey, apa ganjaran solat jenazah ni? Orang yang mengiringi jenazah sampai ke kubur, orang yang solat jenazah dapat pahala 1 kirat. Orang yang ikut jenazah sampai ke kubur dapat pahala lagi 1 kirat. Makna 2 kirat pahala. Ya. Kirat tu besar mana? Kata Nabi, sebesar gunung Uhud. Siapa yang tinggalkan solat jenazah, maka rugilah dia. Ya, terutamanya kalau saya pakai ni. Terutamanya kalau solat jenazah tu dekat tanah suci. Ya. Solat jenazah dekat tanah suci tu. Solat jenazah tu kalau kita buat dekat tanah suci, maka digandakan dengan ibadah 100 dan ibadah di Mekah 100. Satu kira lepas solat tu, biasanya imam bila dia tak bagi tahu solat jenazah, jangan bagi terus solat tu. Dan ambil peluang untuk solat jenazah. Sebab okey, solat jenazah macam mana? Kita niat. Kalau kita tak tahu niat dia, Salli ala hadzal maiti arba'ata bi rafiq wal kifayah, bangun mandi dan ta'ala. Bangun mandi sahaja solat kata jenazah empat takbir. Orang punya ni. Panjang sangat. Kadang-kadang kita lupa niat dia. Terima kasih. Ya tu. Alamak. Tempat tadi kot. Waktu kafan tadi. Okey. Kalau misal kata kita tak ingat, maka buat sajalah bahasa Melayu dalam hati kita. Sahaja aku solat jenazah kerana Allah Ta'ala. Cukup. Tak payah mention lelaki ke perempuan 4 kali takbir ke, sebab perbuatan kita tu dah dikira niat. Ini bagi memudahkan kita. Kalau bagus, lagi bagus nak yakinkan kita, hafallah niat ni. Ya. Baik. Kemudian kita pun angkat takbir pertama, baca surah Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah tak payah iftitah rajin pula nak iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Imam dah takbir kedua, Allahu akbar. Lah takbir lagi. Kau copeklah imam ni kan. Al-Fatihah terus ya. Tak payahlah baca qul huwallahu ahad, sahabat tak payah, surah-surah tak payah. Takbir kedua terus selawat ke atas Nabi. Paling ringkas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ringkas. Bagus lagi kita tambah selawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir yang ketiga kita baca doa ke atas mayat. Kalau mayat lelaki apa dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang ringkas. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau ramai ada 2 atau lebih jenazah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pondan, macam mana pula ni? Allahumma ighfir lahum. Jangan jamak semua sekali kan. Ataupun dia dah blank sangat, Allahumma ighfir lahaha. Tak ada kan? Dia tetap Allahumma ighfir lahu juga ya, jenazah tu. Okey, ada yang panjang lagi tapi ini yang ringkaslah kita boleh amalkan. Yang keempat, kalau kita ada masa imam, maksudnya takbir keempat tu dah lama lagi, boleh kita baca doa. Doanya Allahumma la tahrimna ajrahu
wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan ha, kalau ramai pun hum juga. Time belajar ingat Allahumma la tahrimna, tapi time buat tiba-tiba dia blur kejap. Allahumma la haula wala lain. Try lagi. Allahumma laka sumtu. Lagi jauh. Kalau dia dah lupa sangat, tak payah baca pun tak apa. Sebab takbir keempat ni wajibnya ialah salam saja. Baca juga, imam lama pula situ. Bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey, dekat Malaysia je ataupun dekat tempat kita ni selalu takbir keempat ada doa. Kalau kita pergi kat Saudi, imam sekejap je. Lepas takbir ketiga, dia takbir keempat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia terus salam, dia tak ada doa. Tapi salam dia pula sekali je. Kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi di sana sekali je. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pula dah biasa. Imam kiri. Tergantung bulu kita senyap. Maka nak kata bahawa wajibnya belah kanan saja. Ya, kalau kita nak habiskan belah kiri pun tak ada masalah. Itu sunat. Alright. Selesai bab solat jenazah. Bab ke bumi saya dah cerita tadi. Okey, bab solat ni juga saya nak cerita tentang solat jenazah gaib. Solat jenazah gaib ini berlaku dalam dua keadaan saja. Pertama, sekiranya mayat itu jauh daripada kita. Kita di sini, mayat dekat Australia. Kita di sini, mayat dekat Johor. Kita kat sini, mayat dekat KL. Maksudnya perjalanan dia tu sukar untuk kita sampai dah. Masalah kenderaan ke, tak ada orang nak hantar ke apa ke. Maka boleh solat jenazah gaib. Syaratnya ialah jenazah tu dah siap mandi dan kafan. Tak boleh kita melangkaui rukun. Maksudnya contoh, dia meninggal dekat mana? Dekat Johor, balik sana. Okey, orang kata kat sana nak mandikan apa? Jenazah ni besok nak ke bumi. Mandi pun besok kata orang sana. Kita pun cakap, okey kalau macam tu saya dekat Bandar Estate ni saya akan bantu imam, lepas isyak kita buat solat jenazah dulu. Padahal dia tak mandi lagi. Tak boleh solat jenazah awal-awal. Dia mesti dah siap mandi kapan dulu. Dah siap kapan dah? Baru kita boleh solat jenazah gaib kat sini. Yang kedua pula, sekiranya jenazah tu dah siap ke bumi, kita datang kemudian, dah meninggal dah. Bila? Dah 3 hari dah. Kita pun datang kat tepi kuburnya, solat jenazah di tepi kuburnya. Tak ada masalah. Itu solat jenazah gaib. Rukunnya sama macam tadi. Kalau kita di rumah sekalipun menghadap kiblat, niat, fokus ataupun mention siapa nama dia. Saja aku solat jenazah ke atas arwah sekian-sekian, 4 takbir kerana Allah Ta'ala. 4 takbir, 1 salam. Settle. Okey. Dan kalau sekata kat kubur macam tu juga, menghadap kiblat. Jadi maksudnya kita membelakangkan mayat lah. Sebab mayat mengiring ke kanan. Jadi kita di belakang mayat. Ya. Okey, solat jenazah menghadap kiblat, solat. Macam tu. 4 takbir juga. Bila dia bermula? Bermula daripada dia selesai rukun yang kedua tadi. Makna siap kapan? Sehinggalah dalam tempoh sebulan dari hari pengebumian dia. Sebulan je. Ikut mazhab Syafi'i. Sebab ketika mana satu hari Rasulullah SAW pulang daripada musafir. Dan Nabi perasan kemudian mana pergi jenazah, mana pergi tukang sapu masjidnya. Seorang wanita yang selalu sapu masjid Nabi tak kelihatan. Lalu Nabi tanya mana, orang cakap dia dah meninggal dah. Bila? Dah genap sebulan. Lalu Nabi kata mana kuburnya? Orang pun bawa Nabi ke kuburnya. Nabi solat jenazah di tepi kuburnya. Genap 1 bulan dari hari pengebumian dia. Maka ulama ambil 1 bulan je limit. Kalau dah 3 tahun dah meninggal baru nak solat jenazah, dah tak boleh. Ya? Okey, faham saya solat jenazah gaib ini. Alright, selesai bab solat. Bab ke bumi kita dah bagi tahu dah, syaratnya mesti mengiring menghadap kanan kiblat. Tali dilonggarkan. Muka ni hukumnya harus saja. Dia bukan wajib, tidak sunat. Nak buka, tak buka pun tak apa. Okey. Kedudukannya macam ni mudah. Tangan kanan bawah, kiri atas, masukkan ke liang lahat. Okey. Papan lahat ada yang tengah, ada yang tepi, ada keranda. Macam mana keadaan sekalipun, bila papan lahat turun, tanah yang pertama tadi jangan bagi bunyi. Biasa orang lapik dengan tikar untuk cover bunyi dia. Tanah dia tadi supaya tak bunyi atas papan tu.
Dah cover semua tanah atas papan, baru kita alihkan tikar, tanam macam biasa dan tinggikan dalam sejengkal, buat bukit. Itu sunnah dia. Terpulang pada waris, nak buat talqin ke tahlil ke, terpulang. Alright? Baik. Selesai bab itu. Ada persoalan? Ada? Apa yang masalah tuan-tuan selalu dalam bab pengebumian ke, dalam bab pusara ke, dalam bab apa? Ya Tuan Haji. Baik, imam dah takbir kedua, ketiga, kita baru datang. Maka sebagai makmum yang masbuk lah, dikira masbuk kerana lewat, maka kita kena habiskan takbir kita, rukun kita. Kita baru 2, imam dah 4, imam dah salam, kita sambung lagi 3 dan keempat baru salam. Dia tak boleh habis itu imam, dia mesti 4 takbir juga, itu rukun dia. Okey, lagi soalan? Al-Fatihah, Al-Fatihah 3 kali tu. Okey. Kedua, berkaitan tentang ada orang cakap air mata tu bila dicium batal Menangis. Okey, baik. 2 soalan yang perlu kita. Pertama, bila kita usung mayat, biasa nak keluar daripada rumah ke masjid ke, okey, ada satu orang kata Al-Fatihah, kita pun baca Al-Fatihah. Okey, langkah yang kedua, Al-Fatihah, kita baca. Maka ini dari sudut amalannya memang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah dan sahabat. Namun jangan kita menafikan pula, sebab itu adalah kaedah. Islam ini datang dengan kaedah. Maknanya kaedah tu ialah benda yang menarik orang untuk beramal. Ya. Kalau ikut kebiasaan, kalau kita angkat jenazah, maka orang yang datang akan tengok jenazah, ada yang menangis, ada yang bersembang, mungkin ada yang diam saja. Maka apa manfaat yang ada ketika itu? Ramai-ramai datang ni, apa manfaat yang dia dapat? Tak ada apa-apa. Maka bila ada satu orang yang ke depan ketika jenazah lalu, kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, automatik semua orang baca Al-Fatihah, hadiah kat dia. Maka manfaat tu dapat pada si mati. Tentang hal 2 atau 3 langkah tu lebih kepada kaedah supaya orang kata seumpamanya adalah perkara yang ada manfaat tu semati. Adapun demikian, kalau benda tu susah sangat, yang kat keranda pegang je, bucu kanan, bucu kiri, belakang tu. Lepas tu yang lain-lain semua tak pegang jenazah, dah berat dah. Imam pula kata Al-Fatihah, bayangkan mayat tu, orang yang angkat tu menggigil. Maka tak perlulah kita buat macam tu. Nak buat juga, okey, letak mayat dulu, okey, bacalah Fatihah. Dia tak semestinya 3 langkah. Tu kaedah orang lama saja. Ya, macam kita kata tadilah, solat jenazah kepala lelaki belah kiri, kepala perempuan belah kanan, itu kaedah. Ya, kaedah ni maknanya benda yang ikut pada kesesuaian keadaan, tak adalah wajib ataupun sunat. Ya, wallahu alam. Kemudian yang kedua, tentang air mata. Memang biasa berlaku ketika nak cium jenazah akan muncul 2-3 watak ni. Jangan kena air mata, kata dia. Air mata kesat. Mungkin dalam kalangan kita juga kan. Sebab apa? Kita faham mayat ini bila terkena air mata terseksa lah mayat itu. Maka ini adalah pandangan yang salah. Ya, yang Nabi larang ialah meratap. Jangan kamu meratapi mayat kerana ia menyakiti mayat. Kita menangis itu tak dikira meratap, itu adalah fitrah, sunnah. Nabi pun menangis ketika isterinya, pak saudaranya, anaknya meninggal dunia. Abu Bakar sendiri pun menangis ketika Rasulullah wafat, sehingga diriwayatkan Abu Bakar cium wajah Rasulullah dengan air matanya sekali. Cium. Kalau salah tentu Abu Bakar tak buat, kan? Jadi masalahnya sekarang ni ialah bukan dari segi hukum ya. Maknanya kalau kita menangis kena air mata pada mayat, tak ada masalah. Walaupun kita ni ada adik-beradik 10 orang, semua menangis, semua kumpul air mata, letak dalam gayung, dah penuh gayung tu, curah kat muka ayah dia, pun tak menyakiti mayat. Dari segi hukum lah ya. Yang penting ialah dari segi adab. Janganlah kita guna hujah, hari tu khusus jenazah, Ustaz Rafi cakap tak ada masalah air mata, saja je hamburkan air mata dia. Pekeskan ingus, cium mayat, meninggal bahan bukti kat muka mayat tu. Memang tak menyakiti mayat, tapi menyakiti orang belakang. Orang belakang nak cium juga. Bila nampak kawasan-kawasan londe tu kan, dia nak cium, hilang selera. Tak apalah imam, tutuplah seredor kan. Maka sebaiknya nak cium mayat, lap air mata,
sebab kita bagi peluang orang belakang juga. Sekiranya jatuh pada mayat juga tak ada masalah, sekadar lap saja dan selesai. Okey, itulah air mata ni buat. Okey, jadi dalam bab ini ada soalan lain lagi? Ada soalan? Baik. Ada. Okey, satu lagi benda yang selalu jadi dalam masyarakat kita ialah kedudukan mayat di dalam rumah. Nak menunggu ni, orang datang nak uruskan jenazah ni, nak buat report polis, belum hantar masjid lagi, maka biasanya orang akan letak mayat tu menghadap kiblat. Persoalannya menghadap kiblat tu macam mana? Biasanya orang akan letakkan mayat tu, kaki dia akan menghadap kiblat. Katakanlah sana dia baring kaki dia. Ada kaedah itu menghadap kiblat atau tidak? Itu masalah dia. Banyak orang buat jatuh kan, kaki menghadap kiblat. Maka dari segi hukum tidak pernah dibahaskan, tidak ada dalam dalil mengatakan kedudukan musik kaki, tidak. Tapi dari segi adab, kita kena faham bahawa kita perlu beradab kepada kiblat kita. Janganlah hulu kaki menghadap kiblat. Sedangkan dalam bilik air pun tak elok kita buat jamban menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Mesti melintangkan. Itu adab kita pada kiblat. Begitu juga adab kita pada orang tua, pada guru. Kita duduk, guru mengajar ke depan, kita hulu kaki. Tak beradab kan? Maka itu adab. Maka jenazah tadi, letak kaki ke kiblat itu bukan adab yang baik. Yang disebut menghadap kiblat itu seperti dalam kubur. Ni, rusuk kanan ni, dia baring, yang ni yang menghadap kiblat. Ya, cuma bezanya dalam kubur mayat akan mengiring, di rumah tidak mengiring. Maka rusuk kanan ni yang akan menghadap kiblat. Itu kedudukan yang paling baik. Adapun demikian, kalau ada orang nak buat juga, lantaklah ustaz kata macam tu, kita dah biasa dah kaki yang menghadap kiblat, kita pulang, tak ada masalah dari segi hukum, ya. Wallahu alam. Okey, ada soalan lain? Ya puan. Edah ke macam mana? Okey. Baik, terima kasih. Apa nasihat saya berkaitan dengan seorang isteri yang kematian suami, kekuatan bagi seorang isteri yang nak menguruskan jenazah suami dia. Okey, kadang-kadang ada orang yang dia keraskan dalam bab ini. Isteri bermulanya edah, edah lah. Maka dia tidak boleh keluar rumah sejurus suami dia meninggal dunia, dah bermula edah. Betul. Edah itu ataupun iddah kita panggil, dia bermula daripada suami meninggal sehinggalah 4 bulan 10 hari, 130 hari. Bagaimana pula kedudukan iddah ni? 3 perkara yang menjadi halangan. Iddah tu halangan. Pertama, tidak boleh berhias, make up tak boleh. Kedua, tidak boleh berwangian, spray minyak wangi ke apa tak boleh. Ketiga, tak boleh keluar rumah tanpa sebab utama. Jadi bagaimana pula soalannya kalau isteri tu baru kematian suami, dia nak kuat ni, nak besarkan anak, nak nguruskan suami dia, tapi orang kata jangan ikut ke kubur, tak boleh. Dia dalam keadaan fikir ni, anak-anak nak ikut, mak tak ikut, macam mana pula anak-anak kecil ni. Maka dalam hal ini kita kena faham maksud larangan keluar rumah tanpa sebab itu, tujuan dia apa? Tujuan dia apa, tuan-tuan? Kenapa orang perempuan tak boleh keluar rumah sepanjang iddah dia? Untuk elakkan fitnah. Fitnah ni maksud dia apa? Benda yang mengundang kata-kata orang, benda yang merosakkan diri dia. Maka dalam hal ini ulama bahaskan macam mana kedudukan kalau perempuan itu bekerja. Boleh tak dia keluar bekerja? Boleh. Walaupun suami dia meninggal semalam, hari ini dia kena kerja, boleh. Tapi dalam ruang lingkup jangan ada fitnah. Maknanya tak boleh berhias, tak boleh wangi, dan dia tidak boleh hadir majlis-majlis yang keramaian. Dia buat kerja dia je, kemudian balik. Walaupun kata malam ni kita ada annual dinner ya, staff semua kena hadir. No, tak boleh sebab saya dalam iddah. Itu syarat dia. Maknanya dia kena jaga ruang lingkup fitnah. Maka adakah kedudukan isteri yang hantar suami ke kubur dalam keadaan keluarganya ramai itu dikatakan fitnah? Secara logik tidak kan?
Maka pandangan yang mengatakan tak boleh keluar itu ialah pandangan yang dahulu Nabi pernah melarang orang perempuan keluar. Kamu gali kubur ke? Tidak, kata Nabi, kata orang perempuan. Kamu ke yang turunkan jenazah kubur? Tidak. Kamu ke yang kambuskan tanah ke dalam kubur? Tidak. Maka tempat kamu lebih baik di rumah, kata Nabi kepada kaum muslimat yang nak ikut jenazah ke kubur. Lalu perkara ini setelah Rasulullah wafat, maka Siti Aisyah kelihatan baru balik daripada hantar jenazah saudaranya daripada kubur. Maka sahabat tanya, wahai Aisyah, kau daripada mana? Aku hantar saudaraku meninggal. Bukankah Nabi larang orang perempuan pergi ke kubur? Dulu dia larang, tapi sekarang dia membenarkannya, kata Aisyah. Sebab apa? Kerana dahulu masyarakat Arab terbawa-bawa sikap-sikap jahiliah. Sampai kat kubur, menjerit-jerit, melolong-lolong, perempuan buka aurat semua. Maka Nabi tak nak benda ni berlaku pada orang Islam. Maka Nabi tahan sekejap. Dah lama Islam dah berkembang, baru Nabi benarkan orang perempuan yang boleh kawal perasaannya, tidak menolong. Kita tengok kebiasaan kita lah. Orang perempuan kalau pergi ke kubur, ada tak menolong? Tak ada kan? Maka tidak jadi masalah. Namun, ada ulama ambil jalan selamat, sebaik-baiknya kalau dia boleh tahan dirinya, duduk di rumah lebih baik. Tak payah ikut ke kubur. Itu jalan selamat. Maksud kat sini ialah Islam ni tak naklah supaya orang dipandang serong kepada isteri yang nak ikut suami ke kubur. Itu pilihan dia. Biarlah. Tu hari terakhir dia nak tengok suami dia. Dalam ruang lingkup dengan keluarga dia, tak ada timbul fitnah. Biarkan. Balik-baliklah. Jangan singgah ke surau. Akhir kita ada jamuan kat surau Mai sini. Tak payah, terus balik. Kena faham sini dua pandangan. Satu, boleh dengan keluarga dia tak ada masalah. Kedua, nak jalan selamat, okey, duduk kat rumah aja, lagi selamat. Okey, jadi isteri yang kematian suami, cara dia nak kuatkan hatinya ialah dia kena meredai dan menjaga diri dia daripada edah tadi tu. Dalam hubuk dalam edah tadi. Okey, baik, Allahu a'lam. Masalah lain? Ya. Batal tak wuduk dia? Okey, baik. Terima kasih. Isteri nak cium suaminya. Suami dah meninggal. Kita ambil wuduk pada suami dia. Orang cakap tak boleh, batal wuduk dia nanti. Ni banyak kadang-kadang pandangan begini. Jadi sebenarnya, wuduk pada si mati pertama hukumnya sunat saja. Kalau si mati tu tak berwuduk pun tak ada masalah. Okey. Kedua, kalaulah dia berwuduk sekalipun isteri nak cium suaminya, maka tidak menjejaskan wuduk suaminya. Kerana apa? Hukum bagi suami dah habis. Dah habis dah, dia dah mati, tak ada hukum dah. Isterinya yang ada wuduk yang batal. Dia perlu ambil wuduk yang lain. Itu pandangan kita lah, mazhab Syafi'i. Ya? Maka buat mayat tidak terjejas, tak ada masalah. Nak cium, bagilah cium dahi ke apa kan. Okey, ada soalan lain? Apa lagi berlaku dalam kalangan masyarakat? Kedudukan pusara mayat. Ada yang katakan tidak boleh buat pusara. Nabi dulu letak batu je. Kita tengok ke Arab kan, kat kubur Baqi' tu letak batu je. Inilah sunnah yang sebenar, kata kita kan. Maka tak ada masalah kalau kita nak ikut cara begitu. Namun kita tengok situasi jugalah. Salah ke orang buat kepuk tu? Kan? Maka itu tidak dikira binaan yang Nabi larang. Walaupun Nabi kata dilarang kamu buat binaan di kubur. Maksud binaan kat kubur tu ialah kebiasaan orang Arab dahulu, bila ada jenazah kadang-kadang dia dirikan macam bangunan tinggi, macam rumah atas kubur tu. Ini yang Nabi larang. Adapun kepuk yang kita buat tu, yang petak sekadar 1 inci ataupun 1 jengkal tu, itu tidak ada masalah. Sebab ia lebih kepada tanda. Kebiasaannya kubur yang tidak bertanda ni, lama-lama dia akan mendap sebaris dengan tanah. Jadi dirisau orang akan tergali semula sebab tak ada tanda. Yang kedua, risau sekiranya orang terpijak duduk lama-lama situ. Yang ketiga, kita risau kalau tak ada tanda langsung, datang banjir, habis rata semua. Maka benda begini, rasionalnya perlu ada tanda supaya orang tidak tergali dan terlanggar dia. Wallahu a'lam. Okey? Ada soalan lain? Baik. Ya, bang. Baik-baik. Masya Allah, saya terlepas bab tu. Okey, sebaik abang tu ingatkan. Okey, tadi saya nak sebut tentang permit ya. Okey, sebaik kita ada masa lagi.
Dalam bab permit ini, pentingnya kita pertama, setiap urusan kematian memerlukan permit kubur. Dulu panggil permit kubur, tapi kerana orang keliru bila sebut masjid kata permit kubur dah ada dah. Saya nak pergi ambil, dia pergi kat kubur. Tanya kat orang gali kubur tu, ada tak permit sini? Sebab dia keliru, sebab permit kubur dia pergi kubur. Dulu namanya permit menguburkan mayat, tapi sekarang dinamakan surat daftar kematian. Jadi orang faham surat daftar kematian nak ambil kat mana? Balai polis. Dua tempat saja yang keluarkan permit kubur ataupun surat daftar kematian. Pertama, bilik hospital. Hospital lah. Sama ada kaunter forensik atau bilik mayat. Di hospital, unit forensik atau bilik mayat hospital ni hanya keluarkan permit ataupun surat daftar kematian ni pada mayat yang meninggal di dalam ward saja. Meninggal dalam ward. Dirawat kemudian meninggal. ICU ke apa ke, meninggal. Maka hospital yang akan keluarkan surat tu. Tetapi selain daripada ward, contohnya meninggal di dalam masjid, meninggal di dalam rumah, meninggal on the way dalam ambulans, ataupun meninggal di dalam bahagian unit kecemasan, semuanya polis. Kenapa pula dalam unit kecemasan pun polis? Kan hospital. Sebab di unit kecemasan mereka belum merawat lagi. Mereka hanya beri bantuan kecemasan. Belum merawat lagi. Maka orang pun tak dapat diagnos ni sakit apa. Apa penyakit dia. Maka kembali kepada siasatan polis. So kita kena buat report polis. Meninggal di rumah, buat report polis dulu. Jangan tangguh. Pertamanya, jangan terus pergi balai polis. Ini kena ingat. Jangan ingat mati terus pergi balai polis. Pertama, kita call 999. Jalan selamat. Kalau dulu macam saya kata, kita boleh hubungi pihak doktor swasta, kenalan kita. Tapi sekarang ni saya nampak macam lebih kepada dia nak contact juga badan authority. Tak apa, jalan selamat call 99, ambulans akan datang. Maka bahagian medik tu dia akan check nadi semua, confirm meninggal, mereka akan keluarkan satu surat pengesahan kematian ataupun surat tanda-tanda tiada kehidupan. Nama dia. Dia akan tulis saya ni jawatan ni daripada sekian hospital, mengesahkan bahawa penama ini, nama siapa, nombor IC telah ditemui tidak bernyawa atau mati pada waktu sekian-sekian tu dia chop. Maka surat tadi itulah kita kena bawa ke balai polis. Apa dokumen yang diperlukan balai polis? 4 dokumen. Pertama, dia perlukan surat pengesahan kematian tadi yang dikeluarkan oleh ambulans tadi. Kedua, kad pengenalan si mati. Bawalah siapa yang mati ni, bawa IC dia. Tak ada IC, surat beranak. Tak ada surat beranak, pasport. Mana pengenalan dia. Ketiga, kad pengenalan waris. Yang nak waris ni maksudnya yang buat report lah. Kalau jiran dia, kad pengenalan jiran lah. Yang buat report tu kena bawa. Yang keempat, rekod atau dokumen perubatan hospital. Contohnya dia ni memang follow up check up kat hospital. Dia ada kad hijau appointment dia tu. Bawa kad tu. Sebab polis akan tengok klinik mana yang dia selalu check up. Dia akan telefon, dia akan call, dia akan tanya semua kat hospital tu macam mana kaedah dia, apa penyakit dia, tahap mana. Polis dah siasat, dia dah puas hati, maka barulah dia keluarkan surat daftar kematian tadi. Yang depan ini slip pengesahan tiada tanda-tanda kehidupan di lokasi. Ini antara contoh. Dia kecil je. Mungkin separuh A4 tu. Ini dia, ya. Yang belakang ni pula, sebelah kiri, atas ni sebelah kiri. Ini adalah surat daftar kematian cetakan komputer. Maknanya dia print. Biasanya balai polis dia akan type, lepas tu dia print. Maka bila dapat selai ni, kita boleh photostat banyak-banyak. Ada juga di balai polis ataupun di kaunter hospital, mereka bagi surat daftar kematian yang dalam bentuk tulis tangan lagi. Tulis tangan, kat belakang tu ada karbon yang ada 3 kopi salinan. 3 salinan kan. Warna putih, salinan warna biru, salinan warna kuning. Jadi, yang putih itu yang depan sekali tu kita kena serahkan pada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, untuk ditukarkan kepada sijil kematian. Penting. Dalam tempoh 7 hari daripada hari mati dia, terus tukar. Serah je. Yang berwarna biru belakangnya itu salinan untuk penjaga tanah perkuburan.
ataupun rumah mayat tu. Kita kena bagi pada dia rekod dia. Dan yang berwarna kuning belakang tu ialah salinan pemaklum. Kita yang buat report ni ada rekod kopi kita. Okey? Walaupun dalam keadaan tangan yang bertulis ni, kadang-kadang salinan belakang dia tu tak berapa nampak tulisan dia. Karbon dia tak kuat. Itu biasalah. Kan? Maka tak ada masalah. Sebab yang pentingnya dalam surat ini ialah nombor siri ni. Nombor siri ni ialah yang akan ada dalam rekod JPN. Dia check, so dapat maklumat dia. Sebab itulah pihak hospital atau pihak polis haji yang keluarkan surat ni. Mereka ada rekod. Alright. Selesai bab dokumentasi. Okey, ada soalan lagi? Ya puan? Baik. Sekiranya dia meninggal dunia tanpa rekod, polis akan tengok keadaan mayat. First, kalau dia meninggal di rumah, dia akan cek dulu. Arwah ni sakit apa? Dia akan interview pada waris. Dia ni memang ada lelah, asma. Ada tak apa-apa rekod ke? Tak ada. Dia tak nak pergi hospital. Maka polis ni dia boleh berbincang dengan waris. Sekiranya dia ni puas hati berdasarkan kesihatan dia, dia rasa puas hati dengan penjelasan waris dan logiklah orang ni meninggal kerana faktor badan dia macam tu dan sebagainya, maka mudahlah polis akan keluarkan surat. Okey, jom balik ke balai, kita buat report polis, ambil surat. Sekiranya dia tak puas hati, macam tak logik je, umur baru 40 tahun, sakit dia tak adalah kritikal sangat, kenapa dia meninggal? Kebiasaannya pihak polis akan membawa jenazah ke hospital untuk postmortem, bedah siasat. Umur bawah warga emas 60 tahun ke bawah, sekiranya meninggal tanpa rekod, kalau polis tu rasa tak puas hati dengan penjelasan waris, maka jenazah akan dibawa ke bilik forensik ataupun hospital untuk postmortem, bedah siasat. Sebab itulah kita kat bedah siasat tu maksudnya, alamak habislah kena potong badan mayat. Tidak. Dia tak terus postmortem. Doktor akan observe dulu. Dia tengok, kalau pada pandangan doktor mayat ini memang sakit kerana ini mati sebab ini, maka dia akan beritahu polis. Penjelasan doktor itulah yang akan diterima polis. Sekiranya doktor tak dapat pastikan, saya pun tak pasti dia sakit apa, so dia minta kebenaran polis untuk bedah siasat. Polis pula kena dapatkan kebenaran waris. Kena bincang. Saya kena buat postmortem ni. Oh tak boleh, kami tak nak postmortem. Tak boleh cik, susah nanti. Dia bincang-bincang kadang lama sangat. Kan, dia nak lepaskan bahagian dia. Kita pula tak nak. Maka kalau kita rasa macam tak nak sangat, kata saya sanggup panggil YB ke apa, kadang-kadang orang atas kan. Saya tak nak postmortem. Maka kalau polis tu dah kata, okey tak apa, terpulanglah, dia keluarkan satu surat. Surat mengatakan bahawa tidak ada tuntutan kemudian hari pada pihak berkuasa. Kita kena sign lah. Okey, saya tak nak. Apa risiko dia? Risiko dia sekiranya ada apa-apa tuntutan. Pihak tak full. Katanya laporan mana, perubatan, sakit apa dia meninggal. Tak ada bukti. Kita nak salah siapa? Polis. Polis kata saya tak bertanggungjawab, dia yang sign. So, pihak waris tidak dapat tuntutan-tuntutan kemudian. Itu masalah, risiko lah. Ya? Baik. Yang kedua pula, sekiranya dia meninggal aksiden ataupun ada tanda-tanda jenayah, maka itu memang bidang kuasa polis. Memang kena postmortem. Tidak boleh kita kata nak nego ke, nak bincang ke, tidak. Okey? Itulah kuasa polis. Okey, baik. Ada soalan lain? 12.50. Okey, tak ada soalan? Ada puan. Yes, dah dapat surat daripada polis. Once dah dapat surat tu, boleh terus pergi uruskan jenazah. Makna kata, kita boleh booking tanah kubur menggunakan surat tu, ataupun kita pergi ke masjid untuk orang masjid ambil jenazah, bawa ke tempat mandi. Baru boleh keluarkan jenazah. Selagi surat tak dapat, jenazah jangan dialihkan. Contohnya surat dah dapat dah ni, kemudian surat tak dapat lagi, tengah buat laporan lagi, waris yang lain kata, okey kita angkat jenazah ke masjid dulu. Sampai kat masjid, dah letak jenazah, polis pun kata, okey saya nak tengok jenazah. Dia meninggal kat mana? Kat rumah. Pergi kat rumah, mana jenazah? Orang masjid dah bawa dah pergi ke masjid.
Siapa suruh alihkan mayat? Saya tak datang siasat lagi. Dah mengganggu kerja polis. Maka apa kesan dia? Terpaksalah polis bawa jenazah ke hospital untuk postmortem. Sebab nak tahulah dia punya siasatan dah agak terganggu. Jadi pentingnya dapat surat dulu baru boleh alihkan mayat. Dia bukan masalah alihkan tu, maksudnya contohnya dalam bilik air, orang tu terjatuh tergelincir dalam bilik air. Polis pun datang, mana mayat? Tu dalam bilik air tu. Janganlah zalim sangat tuan-tuan. Angkat mayat tu letak kat ruang tamu atas tilam tak apa. Yang tak boleh ialah daripada bangunan ke bangunan lain. Dalam satu bangunan tak ada masalah. Kecuali kalau kes jenayah. Balik-balik rumah tengok dah berdarah dah, kesan tikam kat perut. Di situ kita jangan dekat mayat. Walaupun na'udzubillah lah berlaku orang kita kan. Kita sedih, kita pun nak peluk dia kan. Dia takut mengganggu bahan bukti. Cop jari dan sebagainya. Maka tahan diri, call polis, biar dia yang tengok. Walaupun hanging, gantung diri. Kan? Dia ni gantung diri sendiri ke atau ada orang yang tolong gantungkan? Maka jangan kita bawa turun mayat tu. Biar polis yang turun, yang siasat forensik tu. Ya? Kita tak boleh ambil. Kecuali kalau orang tu menggelupur. Jangan. Biarkan, bawa lah turun, dia hidup lagi kan. Dia tergantung, kita kata jangan, biar polis yang turunkan. Time tu selamatkanlah dia kan. Jangan dibiarkan macam tu ya. Baik tuan-tuan. Alright, jika tidak ada persoalan lagi, saya kira cukup sekarang itu yang dapat saya sampaikan. Ini adalah laman sosial. Sekiranya tuan-tuan ada persoalan, bolehlah message, inbox. Sama ada Facebook saya, Instagram ataupun TikTok kan. Namanya Ustaz Undertaker. Ustaz Rafi Zainal Undertaker. Kalau makcik-makcik ada TikTok, bolehlah follow Ustaz Undertaker. Daripada layan Bendungan Garut NYC lah cernia-cernia kan. Baik layan ni kan. Adalah dapat manfaat sikit. Kita akan jelaskan. Dan SPJ, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Okey tuan-tuan ya. Kita nak tunjuk video. Tunjuk video ni dulu corporate. 2 video saya akan tayang. Satu video NGO punya corporate. Dan juga yang kedua video embalming tadi. Kita masih lagi insya-Allah. Okey, untuk yang live saya akan terpaksa tutup dulu sebab syarat saya nak tayangkan video embalming yang sebenar ni tidak ada rakaman, tidak ada orang ambil gambar lagi. Ya, ni kerana saya terikat dengan undang-undang kerajaan Filipina yang mengeluarkan lesen kepada saya insya-Allah. Jadi